Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch untuk bulan Jun. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Assalamualaikum Tan. Assalamualaikum. Terima kasih Kapten Rais. Ah, Saya. dia sebenarnya ramai yang tunggu kita punya collaboration ni Tan. Itulah nampak banyak jugalah komen dekat YouTube kan. Jadi ni rasa macam ni lah, betul lah dapat dijemput untuk sama-sama kita mengulas isu semasa yang berkaitan dengan ketenteraan ni. Okey, Tuan boleh dengar saya clear Clear. Okey Tan, kita straight to the point lah. Check dulu kan. Check dulu lah Tan, strength 5 line clear. Okey Tan, kalau boleh lah, maybe ada orang yang tak clear dengan Tuan punya history dalam TLDM. Kalau Tuan boleh cerita sikit lah, Tuan masuk TLDM melalui mana, Tuan punya last rank, lepas tu Tuan dalam TLDM dalam bidang apa? Kalau Tuan boleh cerita sikit. Okay, baik, terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan sekali lagi lah terima kasih kepada Kapten Rais menjemput saya dalam dia punya sesi ni untuk memberi penerangan kepada isu-isu ketenteraan yang semasa lah, supaya kita boleh buka mata rakyat marhen tentang apa yang berlaku di pandangan bekas tentera. Tapi sebelum kita proceed, macam biasa kita penonton kena faham bahawa kita pandangan pesara, kita tak mewakili kerajaan ataupun mana-mana cabang ketenteraan. Kita pandangan berdasarkan kita punya pengalaman masa dalam perkhidmatan dululah. Okay, baik, saya sebut sikit tentang diri saya. Nama saya Muhammad Fakrin, bersara dengan pangkat Lieutenant Commander ataupun setara dengan Major lah dalam perkhidmatan darat dengan udara ni. Saya masuk tentera pada tahun 2000 melalui Akademi Tentera Malaysia dan telah menamatkan tauliah jangka pendek pada tahun 2015. Kira dah 6 tahun lebih lah saya bersara. Dari segi kepakaran, saya berlatar belakang saya eksekutif, berkepakaran pegawai peperangan. Maknanya seaman lah. Seaman ni kerja dia bawa kapal lah. Most of the time kita duduk kat kapal. Macam tu lah sedikit latar belakang ketenteraan saya. Jadi isu yang kita nak kupas hari ni sedikit kita adalah pengetahuan. Okey Tan, sebelum tu Tuan kenal kot abang ipar saya, Lieutenant Commander Aimullah. Kenal kot? Kenal. InsyaAllah kita kenal lah. Dia pusing-pusing tentera kita ni tak begitu besar sangat kan. Kita walaupun betul? kadang-kadang dalam segi Kapten Rais pun, adik-beradik dia pun memang ada, junior saya pun ada, kakak saya pun bersara Air Force. Jadi saya rasa kita pusing orang sama. Betul? Pusing-pusing ke? Okey Tan, kita straight to the point lah. Apa yang Tuan boleh ulas berkenaan dengan berita yang baru lebih kurang 2 jam kita dapat, kapal pengawal pantai Cina dikesan di bertingpang tinggi Ali? Sebab bagi saya isu ni sebab dekat dalam berita yang dia bagi tahu dekat sini, dia cakap aset APMM dengan aset Navy dah dikerah lah dekat lokasi tersebut untuk mengetatkan kawalan. Dan lepas tu dia ada bagi tahu juga yang bertingpang tinggi Ali ni dia berada dalam kita punya EEZ. So bila sebut EEZ,
China masuk memang ada kaitan dengan China punya tuntutan tu lah. Yang dekat apa nine dash line tu kan. So apa yang tuan so apa yang tuan boleh bagi ulasan? Okay. Kes kali ini sebenarnya tak banyak beza daripada isu pencerobohan ruang udara oleh pesawat tentera Cina baru-baru ni. Sebenarnya daripada segi perundangan banyak persamaan dekat sini, di mana Malaysia ni based on Peta Baru Malaysia 1979, kita terbitkan kita punya peta meliputi laut kita sekali lah. Jadi kita menuntut kawasan laut kita berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979. Manakala China pula atas dasar faktor sejarah, dia gunakan 9 dash line ni, dia menuntut hingga keseluruhan, kita kata keseluruhan Laut Cina Selatan ni. Jadi sebenarnya ada pertindihan dekat situ, kedua-dua pihak kata itu laut dia sendirilah. China kata itu kawasan dia, Malaysia pun kata kawasan kita. Cuma Malaysia ni kita menggunakan undang-undang antarabangsa. Kita ikut peraturan yang terdapat macam dalam ulasan Kapten Rais sebelum ni, ada UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Berapa batu nautika, dia punya jarak daripada pantai kita. Adalah ukuran-ukuran dia yang mana kita tak perlu ulas panjang dekat sini. Jadi sebenarnya kawasan tu kalau ikut undang-undang UNCLOS ni berada dalam kawasan Malaysia. Tapi kita tahu China dia tetap dengan sebagai satu kuasa besar dekat PBB. Banyaklah isu-isu lain selain daripada isu pertindihan laut dengan kita ni. Banyak isu-isu lain juga yang melibatkan pertindihan. Kalau kita dapati dengan Vietnam, dengan Filipin, kalau tuan-tuan macam ulasan Kapten Rais sebelum ni, banyak berita-berita berkaitan aktiviti sama oleh pihak China di dalam kawasan pertindihan dengan negara-negara lain. Macam Filipin pun ada isu, dengan Vietnam pun ada isu, dan bagi saya sebenarnya benda ni bukan sesuatu yang barulah. Jadi yang saya tahulah, yang saya baca history berkenaan dengan tuntutan Laut Cina Selatan ni, kita punya EEZ ni, isu dia tak jadi antara kita dan China saja, jadi juga sebab Thailand pun ada tuntut, Filipin pun ada tuntut. So pendapat tuan, kenapa yang China macam agresif sangat nak menuntut? Sebab yang saya tahu sekarang, okey, yang China duk lalu dekat bawah, yang China duk lalu dekat atas, sebenarnya tak ada intention untuk nak berperang pun. Dia just macam show of interest sahaja. So, apa pendapat tuan? Kalau kita dalam tentera ni, kita pernah belajar bahawa peperangan ni adalah satu jalan akhir politik. Jadi pendapat saya sekarang ni berlaku peralihan kuasa dekat Amerika Syarikat lah. Pandangan peribadi ya. Peralihan kuasa dekat Amerika Syarikat, di mana Joe Biden jadi Presiden Amerika Syarikat. Jadi setiap kali tukar Presiden Amerika Syarikat ni, dia akan berlaku polisi-polisi macam pandang ke China, pandang ke Rusia. Dia nak kawan dengan siapa, dan saya rasa ini masanya untuk China. Dia nak test pentadbiran Joe Biden ni macam mana. Dia nak test dia punya power, adakah Joe Biden akan macam play along, macam bagi chance untuk China tu buat tunjuk kuasa dia, ataupun Joe Biden akan deploy tentera Amerika. Untuk makluman yang tak tahu, yang base terdekat China, base terdekat tentera US adalah dekat Guam. Guam yang paling dekat, dia ada fleet dia di situ, carrier battle group dia station dekat situ. Kalau Amerika pun nak counter balik, dia boleh deploy daripada situ. So ini lebih kepada kita jadi mangsa percaturan kuasa besar dunia lah. Tambah-tambah lagi, baru-baru ni tak salah saya pada penghujung bulan April lah, itu ada sebuah aircraft carrier ada lalu. Kita punya Air Force pun ada conduct latihan dengan dia punya pesawat tentera Navy US. Mungkin juga ini salah satu cerita China tunjuk balik, oh kau kawan dengan US lah, Malaysia. Aku pun boleh. Jadi ini balik pada point yang saya cakap lagi, dia macam kosong-kosong besar lah. Kita ni macam buah-buah catur dia je. Kita ni lebih kurang boleh kata macam tersepit dekat tengah-tengah lah tuan. Tersepit.
Sebab Dia kira macam ramai yang komen bahawa Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamuddin ada kata China ni Big Brother kan. Sebab kita ni Malaysia yang buat baik dengan mana-mana negara pun. Dengan US pun kita buat baik. Dengan China pun buat baik. Jadi dia pun faham. So saya nak tanya tuan lah, as rakyat Malaysia lah, orang yang rakyat marhain, okey, civilian yang tak tahu, okey, perlu diorang risau tak tuan? Yang bab lalu dekat atas pun baru-baru ni juga, ni sekarang dah lalu dekat bawah pula. So adakah rakyat Malaysia perlu risau tuan dengan keadaan semasa, sebab kalau nak tengokkan dari segi kekerapan tu macam sekejap sangat lah pula. Hari tu kalau lalu dekat atas kan, kalau lalu dekat bawah pula. So perlu tak tuan rakyat Malaysia risau sebenarnya? Sebenarnya pandangan peribadi, saya terpaksa tekankan pandangan peribadi ni nanti jadi macam ceramah. Bila ceramah politik orang suka cut short ambil yang dekat kita punya point dia kan. Yang betul. Tak betul. Berdasarkan pengalaman dalam perkhidmatan dulu, perkara ni bukanlah perkara baru. Dan kita pun bukan hanya ada pertindihan tuntutan kawasan dengan China saja. Kita ada dengan Singapura, kita ada dengan Indonesia, dan perkara yang sama berlaku di tempat-tempat yang ada pertindihan tuntutan ni. Ada kapal terbang daripada negara-negara yang saya sebutkan tadi pun, dan juga dia punya kapal pun ada masuk. Cuma kebelakangan ni saya tengok ia disensasikan. Mungkin kerana situasi semasa sekarang ni kan. Orang kata apa, liputan berita sekarang ni, bila musim COVID ni, banyak berita-berita online ni disensasikan. Dan juga berita lebih cepat tersebar, terutama dengan isu-isu Israel. Start daripada isu kapal terbang Israel masuk hari tu, kita lihat macam isu-isu ketenteraan ni dimainkan oleh media. Jadi betul. Balik kepada soalan tadi, sebenarnya nak kata tak perlu takut langsung, tak boleh. Tapi nak kata rasa terlalu takut pun saya rasa tak wajar. Sebab pihak tentera kita termasuk juga di peringkat politik. Kita bukan nak kata politician ni bagus, tapi saluran politik tetap berjalan berhubung. Sebab tu Menteri Luar ada panggil kedutaan, kita hantar nota bantahan. Lagipun dengan kes terbaru ni, ia sighting nelayan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kes kapal terbang itu, selepas dikesan, kita kena deploy untuk positif ID. Kita ada positif ID ni, kita dapat kesan betul-betul, kita kena tengok. Macam sebab tu ada gambar kapal terbang kan. Macam ni nelayan yang lapor. Kalau dalam perisikan ni, maklumat perisikan ni ada grade-grade dia kan. Betul. Maknanya nelayan tu, maknanya kita kena sahkan. Sekarang ni saya rasa kalau nampak ada sighting macam ni, kita akan deploy MPA. MPA ni untuk yang civilian, Maritime Patrol Aircraft. Kita akan deploy untuk pergi tengok betul ke ada ke tak. Saya rasa kalau betul ada, kementerian ataupun pihak yang berkuasa akan mengeluarkan kenyataan. Sebab bila perkara dah viral, kerajaan selalunya nak tahu rakyat nak jawapan, dia akan bagi jawapan insyaAllah. Lepas tu macam saya punya pendapat jugalah tuan, macam sebenarnya rakyat Malaysia ni, kita mengakulah, okay, sebagai bekas ATM kita tahu, ATM dia bukannya sewenang-wenangnya setiap operasi tu dia nak cerita dekat orang. Sebab sebenarnya kita tahu yang rakyat macam nak tahu, tapi rakyat tak tahu yang sebenarnya benda tu tak boleh diceritakan sebab bukan atas dasar sebab tak nak bagi tahu rakyat sahaja, tapi ada sebab-sebab yang lain juga. Macam mana cakap, sebab saya banyak terima komen tuan, contohlah kapal terbang lalu dekat atas and then ada kapal lalu dekat laut. Semua tanya saya, kenapa TUDM tak tembak aje jatuh? Kenapa TLDM tak tembak aje jatuh? Apa yang macam yang saya faham lah, sebab sekarang ni antara kita dengan China, kita bukan dalam konflik pun. Sebab satu lagi yang orang-orang yang komen macam tu, diorang banyak tengok cerita perang kan. Cerita perang tu diorang kena faham itu konflik antara dua puak, antara dua golongan. Sebab tu nampak je terus tembak.
Sebab kita ni kita tak ada konflik lah. Malah kita dengan China pun bukanlah nak jilat China pun. Kita China ni kita ada hubungan diplomatik yang baik jugalah. Yang baik. Sebab kalau kita tak ada hubungan diplomatik yang baik dengan China, tak dapat orang nak pergi beli kat Shopee kan. Tak dapat orang nak pergi beli Lazada apa semua. Betul. Tak ada. Tak ada. Dia cakap tak suka bikin lah dia. So apa yang tuan boleh jawab kepada netizen lah. Dia orang Malaysia pun sekarang ni ada golongan juga, ada golongan rakyat Malaysia yang bagus, educated, dan ada juga yang netizen ni. Yang netizen yang selalu komen kenapa kita tak tembak. So apa yang tuan boleh bagi pencerahan sikit dekat orang-orang yang komen macam ni? Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, macam kita dah cakap tadi, terlalu banyak tengok filem perang. Ada part yang betul, ada part yang tak betul lah. Macam turun nak tembak tu memang tak betul lah. Sebab kalau yang tu saya nafikan lah kita perlu turun tembak. Tapi ada part yang betul. Kalau tuan-tuan tengok adegan-adegan dalam Pentagon, cerita Amerika, nanti ada satu insiden dalam Pentagon jadi kelang kabut. Dekat Malaysia, kita pun ada Pentagon. Kita ada DOR, Defense Operation Room, DOC. Betul. Ada bawah, DOR. Ada tempat macam tu di mana pegawai kita hingga pegawai kanan sentiasa ada bertugas menilai situasi semasa laporan-laporan daripada mana-mana unit tentera, darat, laut, udara. Perkembangan semasa keselamatan negara memang disalurkan. Dan keputusan-keputusan disampaikan kepada panglima-panglima perkhidmatan, Menteri Pertahanan, Perdana Menteri dan sebagainya untuk keputusan yang cepat lah. Jadi nak kata perlu tembak, sebenarnya pasukan tentera memang well known apa yang tengah berlaku daripada situasi pertahanan negara. Memang tengah dimonitor 24 jam, 7 hari, waktu kau buat apa sekalipun, sentiasa ada pihak tengah look after our country lah. Jadi Betul. tak perlu tembak, tapi tentera memang tengah buat kerja. Dia tak tembak, tak semestinya kita tak aware. Betul tak tuan? Dia bukanlah kita just bagi judgement dekat ATM ni, oh kalau kau tembak baru kau buat kerja. Dia tak tahu yang kita duk kawal tengok radar. Saya tahu TLDM pun ada radar juga, kita duk monitor, tapi kita punya tindakan tu based on law, kena juga tengok kita punya hubungan diplomatik. Macam tu lah tuan kan? SOP betul. So macam ada yang macam mana tuan? dan macam ni ada yang komen ada geng-geng offshore semua ambil gambar, tapi ni nak ulas sikit lah. Ada satu ni saya nampak ni, dia kata geng offshore. Nampak sebenarnya dia untuk yang offshore ni memang kita ada hubungan. Sepatutnya kalau tuan-tuan nak tahu aset-aset negara yang bukan ketenteraan macam kapal nelayan, macam oil rig, dia ada tanggungjawab untuk melaporkan sighting. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok nelayan yang lapor dalam kes terbaru ni, nelayan yang nampak. Offshore pun ada report dan memang tiap-tiap tahun tentera ada buat latihan dengan pihak-pihak ni lah. Kapal dagang, kita ada dengan oil rig, ada naga emas, jerung emas, latihan-latihan pihak pasukan khas. Terlibat dekat tempat-tempat yang tuan-tuan selalu tengok ada insiden seperti ini. Maknanya kerajaan Angkatan Tentera aware situasi macam ni dan kita dah simulate. Boleh kata kita simulate. Kalau ada dekat kawasan ni biasanya nanti mulalah ada latihan ketenteraan. Macam tentera darat, kita selalu angsa. Angkasa Samudra. Angsa. Nanti adalah next year punya angsa mungkin buat dekat kawasan ni. Kan? Aduh. So okay lah tuan, saya rasa macam mana tuan? Maknanya tentera sentiasa berlatih dengan situasi semasa lah maksudnya. Itu yang point saya nak sampaikan. Setuju. So saya rasa macam tuan cakap, saya rasa semua pun patut ambil tahulah apa pandangan tuan, sebab tuan obviously memang tuan ada pengalaman, tuan pun seaman, okay, dalam apa kepakaran tuan pun adalah peperangan. Tapi saya rasa macam tuan cakap tadi lah, saya setuju. Kita tak perlu nak kata, oh jangan
takut langsung, kita pandang positif, kita think positif tak pun sebenarnya. Tapi tak payahlah macam taksub sangat, nak takut apa semua, sama rasa macam duduk nak kena duduk dalam gua apa semua. Tak perlu kot. Sebab yang kita jangan risau adalah ATM buat kerja. Itu je yang saya boleh cakap lah dekat semua yang tengok sekarang. ATM buat kerja. Korang jangan risau. Kita orang dua orang memang dah ada dalam bidang masing-masing, dalam TLDM, dalam TUDM. Kita tahu kita buat kerja. So tak payah risau. Tak semestinya kalau nampak misail keluar tu baru Air Force buat kerja, tak. Ya, kita bukannya buat kerja dengan tembak peluru je, tak. Kita buat kerja lebih daripada tu lagi. Kita buat kerja dengan SOP berdasarkan undang-undang dan ikut dengan ada beberapa aspek yang kita kena ambil kira juga. Betul tak, Ana? Betul. So saya rasa itu je lah kot yang saya boleh minta ulasan daripada tuan. Saya rasa dah cukup clear dah. Kalau baik. Sebab saya nak kena ambil pandangan tuan sebab benda ni hal Navy tuan. Saya tak boleh ulas, saya Air Force. Nanti kau cakap saya palatau. Kita zaman palatau, dan walaupun saya Navy, kita kena faham dalam kedua-dua perkhidmatan banyak cabang yang lebih kita boleh narrow down pada kepakaran yang lagi ni lah. Apa kita ulas hari ni on the surface saja. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah. Okey Tan, saya nak ucapkan juga terima kasih dekat tuan sebab sudi bagi pandangan dari sudut TLDM berkaitan dengan berkaitan dengan kita punya pengairan punya hal juga. So kita dah dapatkan pandangan daripada seseorang yang lagi tahu dalam bidang ni lah. Okey. So korang jangan lupa subscribe YouTube channel. Okey, Tuan Fakrin Tokai kita. Follow juga dia punya IG. Okey Tan? Okey, terima kasih kita Rais. Okey Tan. Assalamualaikum Tan. Harap bekerja sama lagi. Waalaikumsalam. InsyaAllah Tan.